warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi tajuk mandi, hukum dan jenisnya. Malam ni kita masuk yang kedua, no? Zona ke habis tak habis lagi. Mati kita bincang lagi. Tak silap malam ni yang kedua, mandi yang disunatkan. Tidak tu. Kau tak sampai lagi. Ya? Mati. Yang keempat, no? Mati. Tak silap matilah tanda muka surat. Hak mengandung kita tempoh bicara lah. Sama ada tajuk yang terakhir iaitu mati ataupun mandi yang disunatkan. Mati dak ni kot, no? Matilah malam ni. Tapi kita tak mati lagi lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keempat, yang terakhir lah. Yang terakhir kita bicara perkara-perkara, maksudnya perkara-perkara yang diharamkan. Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid, ataupun kita bicara sebelum ni, iaitu yang keempat. Yang keempat iaitu perkara yang diharamkan ketika janabah. Yang keempat ialah mati. Apabila seorang Muslim mati, maka orang-orang Islam yang lain wajib memandikan. Ini wajib. Kalau sebelum ni wajib pada orang yang hidup, orang yang berjunub, orang yang haid, orang yang nifas wiladah, itu wajib atas tiap-tiap orang yang berlaku. Sama ada dia berjunub, dia kena mandi wajib. Kalau dia haid, dia kena mandi wajib. Begitu juga hak mati ni tak wajib atas orang mati, wajib kepada orang yang hidup. Hak mati dah. Hak mati terputuslah amalannya. Nabi sebut apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalan dia. Dia tak ada apa dah, habis dah. Bermulanya mati tu habis dah. Tugasannya sama ada balasan tu baik ataupun tak baik dalam. Tu kadang-kadang kita duk sebut selalu, hak hidup lepas mati ni, alam barzakh ni kadang-kadang lama daripada
Alam dunia lagi, kadang-kadang dunia 60 tahun. 60 tahun hidup, kadang tak sampai. Kadang umur belas-belas meninggal dah. Tu mati tak mestinya tua. Mati tak mestinya sakit. Mati ni bukan tunggu sakit, sihat walafiat pun mati. Kadang-kadang hidup dunia 20 tahun, 30 tahun. Tetapi hidup di alam barzakh lama dah. Nuh Tok Wan kita tu lama dah daripada duduk dalam tu. Tok Wan kita, nyang kita ni ingat tak nyang kita? Lupa dah, tapi ada yang ingat nyang kita. Daripada duduk tu kita umur kita pun 60 tahun dah. Kita umur kita 70 tahun lah. Umur kita 50 tahun dah. Saya 50 tahun dah tahun ni. Tua dah lah. Tuan-tuan mungkin muda lagi. Zul 40 no. Zul 40. Zul muda lagi. Jadi kadang kita hidup atas dunia tak lama. Masuk alam barzakh lama. Jadi hak patut-patut hak alam barzakh juga kita nak kena buat persiapan juga. Persiapan bukan dengan harta ni. Bukan dengan wang ringgit. Hak wang ringgit tu di sana tak laku dah. Tak laku dah. Masuk kubur tu tak laku dah. Mau bakat balik lah. Nabi kata 3 benda ikut kubur. Harta, keluarga dan amal. 2 balik. Yang nak bersama kita amal ni lah. Jadi hak wajib tu wajib kepada orang yang hidup. Wajib yang dinamakan fardu kifayah. Wajib namanya fardu kifayah tu wajib pada sekumpulan orang yang buat, lawan lain lepas dah dosa. Dia lebih kurang fardu kifayah ni macam kita semayang jemaah ni lah. Ni kita semayang jemaah ni, orang lain semayang rumah tak dosa dah. Sebab apa? Kita main dah buat dah tututan fardu kifayah ni, kita main, orang lain kata payah kah kena kah? Kena main juga. Jangan kata tak apalah, fardu kifayah hampa buat kami tak payah. Masing-masing kita pakat menuhilah umur Allah. Walaupun hak kita kata sebahagian buat, orang lain lepas dosa, tapi kita tak mau kah tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada orang yang sembahyang berjemaah, tututan fardu kifayah. Sama juga nak mandi ni, mandi mayat ni termasuk dalam fardu kifayah. Maksudnya kalau di kampung qaryah tu ada orang yang menguruskan jenazahnya, maka yang lain tak dosa dah. Tapi kalau tak ada, tapi selalunya tempat kita ni insya-Allah lah, di masjid kita, surau kita, kadang-kadang hak bidang tu telah disusun dah. Bahagian karya kematian dan sebagainya dah ada orang yang uruskan. Dia ada orang yang uruskan, maka kita lepas dah. Semua kadang-kadang walaupun kita ni bukan hak tugasan kita, kalau berlaku pada adik-beradik kita ambil belah jugalah. Sebab kita juga nak dapat pahala yang dijanjikan oleh Rasul. Orang yang mandi, orang yang kampan menyembahyangkan, pahalanya 1 kira. Lepas tu dia buat mengiringi buat jenazah kubur, mengebumikan, tambah lagi dengan 1 kira. 2 kira. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di antara 1 kira dengan 1 kira tu banyak mana? Nabi kata umpama besar bukit Uhud tu, besar dah, lebih kurang 7 kilometer. Banyak tak pahala? Jadi rugi sangat kita tak ambil peluang. Sekurang-kurangnya kita tak boleh nak mandi, kita ambil sembahyang. Ataupun kita aman, tak mana kita mampu kita buat. Tak boleh kita nak mandi, kita pergi kapal. Tak tolong, angkat ayak pun jadilah, angkat kain pun jadi. Sekurang-kurangnya ada habuan juga. Ataupun habis-habis sangat sembahyang ni. Kadang-kadang tu kita untung kalau kita nak berkawan, kawan orang yang baik-baik. Kurang-kurangnya apa? Hak kawan kita yang kita kawan tu sekurang-kurangnya dapat menyembahyang kita. Ni kadang-kadang hak mai tu kawan kita tu dia rantai panjang. Pakai dengan benga macam cukup. Kawan-kawan dia mai agak masuk masjid dah agak-agak. Pakat duk keluar. Pakat duk keluar sembahyang pun tak dapat nak tolong kita. Tu kalau boleh kita tuan-tuan, kita wasiat pesan kepada anak kita sekurang-kurangnya lebih kata 40 orang.
40 orang yang betul-betul orang yang soleh betul-betul nak dapat syafaat. Tapi kalau hak 100 orang tu itu dia garanti dah. Kalau 40 orang takut jakut juga no. Ada juga terselit 2-3 orang. Tapi kalau boleh 100 orang tu pergi carilah. Budak-budak pondok kan tahfiz kurang-kurangnya 100 orang itu hak garanti lah hadis Nabi sebut 100 orang maka dapat syafaat. Jadi kita wasiat pesan pada aku anak kita, kalau ayah mati, kalau mak mati, kalau abang mati, kalau adik mati, beritahulah supaya orang nak sembahyang tu tunggu. Tunggu sebab sekurang-kurangnya 100 orang lah. Kalau 40 orang tak garanti juga no. Kadang-kadang ada jugalah. 40 orang tu ada jugalah. Kadang-kadang macam buah nyok lah no. Ada yang tak elok. Jadi kita lebih lagi banyak lah. Tu kadang-kadang tengok orang-orang alim tu ketika dia meninggal banyak dah orang sembahyang. Allah SWT bagi orang rasa nak pergi sembahyang. Bersusun-susun sampai tak boleh nak masuk macam almarhum Tuan Guru Haji Soleh dulu ni. Ramai tuan-tuan. Bukannya nak semayang, orang nak tolong usung kat dia pun berebuk-rebuk sampai kasut ni penuh kat jalan. Pakat hang jejak aku jejak hang kasut. Nampak apa? Berebuk-rebuk. Kenapa? Orang cinta, orang kasih kepada orang tu apa? Allah bagi rasa cinta kasih kepada orang-orang yang baik-baik ni. Kita nak macam tu jugalah. Sama juga dulu ni almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz dulu, ingat tak? Nak masuk Kelantan pun tak boleh. Bukan nak pergi semayang, nak masuk pun jam. Bukan kata nak pergi semayang, orang nak pergi tu terpaksa naik motor. Kenapa? Kerana ramai orang nak pergi semayang. Kenapa? Kerana kemuliaan dia atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah baik. Maka orang-orang Islam yang lain wajib memandikan dia. Ada hak itulah mandi dia, mengkampankan dia, menyembahyangkan dia dan juga mengebumikan dia. 4 ni tuntutan fardu kifayah. Kena ada orang buat. Kalau tak ada, satu kampung qaryah tu berdosa baik. Kewajipan ini adalah fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain lepas dah. Sekurang-kurangnya ada orang yang buat ni, tapi insya-Allah lah yang ni kita tak ada risau lagi lah. Peringkat zaman kita ni dia ada orang yang menguruskan. Ada orang yang duk buat kerja tu. Daripada gari, daripada kampan, daripada mandi, daripada sembahyang sampailah ke bumi, ada orang yang dah uruskan. Alhamdulillah lah yang tu. Tapi kalau boleh, kalau kita ni hamba kita lah kat anak kita, kalau boleh sembahyang lah kat ayah, kan mandikan ayah. Bayangkan tak sama orang mandi dengan anak mandi lain. Anak kita mandi lain. Kalau kita adik-beradik kita lain mandi kita dengan orang lain. Mandi dengan kasih sayang. Kita nak mandi, itulah mandi yang terakhir. Kalau masa hidup mak ayah kita mandikan kita, masa ayah kita mandi, kita pula lah nak mandikan mereka. Itulah mandi yang terakhir kita buat. Kalau boleh lah kita pesan anak kita, kalau ayah mati tolong mandi, tolong kapan, tolong sembahyang, tolong usung ayah, tolong buat masuk dalam kubur masuk ni. Baik. Yang itu apabila sebahagian kaum kerabat mereka atau orang lain melakukannya, maka gugur tuntutan wajib tersebut ke atas orang lain. Dan sekiranya ia tidak lakukan oleh seseorang pun di kalangan mereka, maka semuanya berdosa. Tak ada orang tapi tak berlakulah. Tak perlu yang berlakunya sembahyang jemaah. Ada tuan-tuan? Ada sembahyang jemaah. Maghrib insya-Allah ada, isyak kadang subuh, kadang zuhur tak ada orang. Setengah tempat tu tak ada orang. Kita lah berhenti, kita lah nak tak ada orang. Masuk dah waktu. Selalunya tak ada orang. Tapi bukan tempat kita lah, tempat-tempat lain. Tempat kita lah alhamdulillah lah. Maksudnya 5 waktu tu penuh. Tapi setengah-setengah tempat tu kalau kita pergi tu, kita lah azan, kita lah iqamat, kita lah sebenarnya kita jadi imam. Kalau main pun 2-3 orang ni kira banyak dah tu. 2-3 orang tu kira ramai dah tu. Tu kalau maghrib 2-3 orang, kalau waktu lain waktu lain lagi sakanlah. Selanjutnya waktu maghrib tu lah waktu yang ramai. Baik.
Tidak, dia kata maka semuanya berdosa. Orang yang memandikan wajib berniat memandikan. Mandi jenazah tu, niat awal yang mandi tu dia kena niat dah mandi jenazah. Niat dah kewajipan ke atas orang untuk mandi jenazah tu. Awal yang mandi dia kena niat untuk memandikan jenazah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Niat dah. Apa-apa tu kita sebut sebelum ni, nak beza adat dengan ibadat dengan adat, niat. Nak beza adat dengan ibadat, niat. Walaupun nampak ibadat, tetapi niat salah niat. Mai sembahyang, mai mengaji, nampak ibadat tapi niat bukan kerana Allah. Tapi kalau nampak dunia, niat kerana Allah yang kita sebut sebelum ni, mandi. Walaupun kita akan sebut nanti ni ada mandi hari Jumaat, mandi hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, tapi mandi-mandi yang biasa. Contohnya mandi kita nak pergi kerja sebelum ni, kita tak ada niat apa, tak dapat apa dah? Tak dapat apa. Tetapi kalau mandi biasa, niat apa? Niat aku mandi ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak membersihkan tubuh badan kita, nak menyegarkan tubuh badan kita untuk beribadat pada Allah. Dapat pahala. Tu innamal a'malu binniat tu. Setiap amalan tu di atas niat kita. Niat tu penting. Tapi kalau dia tak niat, dia mai tu bukan kerana apa-apa, kerana jawatan lain. Tak ada jawatan, tak ada dah. Tapi bukan sinilah, cerita di Afrika. Orang yang ada jawatan, alhamdulillah, dia buat kerja tu, dia laksana mana, pahala dia banyak. Hak kita tak ada jawatan, kurang sikit lah. Orang yang ada jawatan, kalau dia laksanakan tugasan yang diberikan dengan amanah, dengan baik, maka dia akan dapat pahala. Orang yang ada jawatan lah. Tapi kalau dia tak laksanakan, sebaliknya lah. Tapi orang yang walaupun lah ada jawatan, esok satu masa tak ada jawatan dah. Kita main juga tapi kurang sikit pahala, kena main juga. Jangan tak main. Macam mana kita pernah sebut sebelum ni, Khalid Al-Walid, panglima angkatan tentera zaman Nabi, dia jadi panglima angkatan tentera. Mai zaman Sayyidina Umar dipecat, tak ada jadi jawatan dah. Jadi prebek biasa, berjuang dah dia. Berjuang hangit. Dia berjuang bukan kerana Sayyidina Umar, dia berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu penting, apa-apa sekalipun. Apa-apa sekalipun, niat kerana Allah. Cuma kerana Allah ni orang tak tahu lah. Kita dengar Allah je lah. Tahan kita buat mengaji kan, kita mengajar kan, kita semayang kan, kita duk latih selalu dalam doa iftitah kita duk baca. Baca tu bukan baca saja-saja. Kita baca pun dapat pahala tu, doa iftitah duk baca, sunat hai'ah. Baca dapat pahala. Sebab apa kita baca? Supaya kita nak ketuk hati kita, nak peringat di kita ni. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bukan saja-saja baca, nak peringat kita ni, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah. Bukan kerana siapa, bukan kerana jawatan, bukan kerana siapa-siapa. Mai ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak. Kerana lain daripada Allah, jadi orang disebut apa? Syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Syirik tuan-tuan tu dosa besar. Syirik ada dua. Syirik jali yang nampak terang-terang, sembah berhala, sembah dia nampak jelas-jelas. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Salah satu syirik khafi, buat sesuatu bukan kerana Allah. Allah sebut, Allah kata bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladhi yukadzibu bidin. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang dusta agama? Salah satu daripadanya Allah beritahu, allazina hum yuraun, orang yang riak dalam ibadat. Dia buat ibadat tu bukan kerana Allah. Jadi niat tu pentinglah, nak beza adat dan juga ibadat. Beza adat, ibadat. Kita buat kenori, sembelih lembu, tujuan apa? Kerana Allah. Bukan kerana lain, bukan kerana duit. Ni orang salam tengok kara banyak, pimpin sampai Pak Nasir.
Tengok mai tak salam, dia tak buat layan. Aku tak dapat apa ni. Kadang-kadang tu bukan kata ni sampai sembahyang pun dah. Awak ni lewat ni tak sembahyang zuhur nak masuk asal tak? Tak pergi jamak tak? Allah pun tahu ni. Kena wei tu. Nu daripada Pahang satu bas ni nak main, kalau tak pergi sembahyang tak ada nak jumpa depa. Satu bas main 40 orang. Bayangkan satu orang RM10. Tak apa hati. Tapi bukan orang sinilah. Ceritanya orang Afrika. Sini okey, niat kerana Allah. Kita buat kerana Allah, itulah dapat nak beza daripada adat dan juga adatnya ataupun ibadat. Baik. Ini adalah hukum berkait dengan orang yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid tak payahlah ke bumi dengan pakaian dia, dengan darah pakaian dia. Sebab di akhirat esok akhirat bangkit ketika dibangkit esok ni, mereka akan bangkit dengan pakaian mereka, darah mereka sebagai penyaksian mereka di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid mereka tak payah mandi dah. Macam mana kita sebut kisah Hamzalah dulu, ingat tak Hamzalah ni seorang dia pegang rahsia Rasulullah. Setiap Rasulullah beritahu Hamzalah ni, sampai Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar mai tanya Hamzalah. Kan Sayyidina Hamzalah Rasulullah beritahu, maksudnya orang-orang yang munafik. Tak beritahulah sebab dia simpan rahsia. Dia mai tanya kepada Hamzalah, adakah aku ni salah seorang orang munafik? Sayyidina Umar tanya kepada Hamzalah, kerana Hamzalah ni seorang yang penyimpan rahsia Rasulullah. Dia tak pernah beritahu rahsia. Dia tahu orang-orang munafik Rasul, maksud dia tahu, tapi dia tak beritahu. Sayyidina Umar mai tanya, adakah aku ni salah seorang orang munafik? Sebab zaman Nabi munafik dia mengaji macam kita, sembahyang macam kita. Belakang Nabi bukan kata ni kita ni tak jumpa Nabi. Sembahyang belakang Nabi, mengaji depan Nabi, tapi jadi orang munafik. Cuma Nabi beritahu bayang-bayang orang tanda-tanda munafik. Bila bercakap dia dusta, bila janji dia khianat, di mana dia khianati. Dia berjanji dia mungkiri. Orang munafik ni dia akan malas sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah, orang munafik. Sayyidina Umar mai tanya Hamzalah, adakah aku ni termasuk salah seorang? Hamzalah kata tak. Dia takut ni. Tu Sayyidina Umar yang Nabi kata kalaulah ada Nabi, Umar lah Nabi. Tu pun rasa takut tuan-tuan. Takut dia juga termasuk orang yang munafik. Dia main tanya Hamzalah ni mati syahid. Tetapi Hamzalah ketika dia mati syahid, Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat, malaikat sedang memandikan dia. Dia pun heran, mati syahid mana dia mandi? Mana dah mandi dah. Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat, Hamzalah ni malaikat sedang memandikan jenazah mayat Hamzalah. Sahabat-sahabat heran ni, mandangkan mandi syahid ada mandi dah? Tak ada. Depa pergi tanya, tak puas hati pergi tanya dekat bini dia. Bini dia kata ketika dia pergi tadi ni tengah berjunub. Kan dia baru menikah. Baru menikah ajak berjuang tinggal tempat tidur. Nak abang kata benda yang seronok pun tinggal. Pi tu tengah berjunub tuan-tuan. Kita tuan-tuan menikah, tak nampak lama tak nampak masjid. Bukan pergi berjuang pun. Main masjid dia kata saya menikah tu 4 bulan tak nampak muka. Kita Hamzalah baru menikah ajak berjuang tinggal tempat tidur. Pi dalam keadaan tengah berjunub, berjuang mati syahid. Tapi jenazah dimandikan oleh malaikat kerana dia tengah berjunub. Tapi dia tak perlu mandilah. Bunyi dah tuan-tuan, tak ada nak habis. Sikit-sikit pun habis sikit Sikit penjelasan lanjut berkenaan dengan perkara ini akan dibahaskan dalam bab jenazah. Nanti esok kita akan masuk esok ni. Ada satu tajuk tentang bab jenazah esok ni. Dalil wajib mandikan ialah orang yang mati ialah sebagai riwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang seorang yang mati dalam keadaan ihram kerana dicampur dan dipijak tengkuknya oleh unta, mandikannya dengan air dan air bidara. Ni kita ingat kita sampai tahun tu dulu. InsyaAllah lepas raya
Lepas raya lah. Kita sambung, iaitu yang kedua, iaitu mandi yang disunatkan. Tuan-tuan tanda tentulah mandi yang disunatkan. Kita sambung lepas raya lah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah yang kita duk minta, Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya kita dipertemukan bulan Ramadan ni. Siapa tak mau tuan-tuan buat sunat macam fardu, buat fardu macam 70 kali fardu. Tu lepas Ramadan dia tak main dah. Dia kata padan Azair satu fardu macam 70 kali fardu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita pada bulan Ramadan, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ingat, kita sampai tentu, marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihnahu fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.